Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk tajuk kita pada kali ini iaitu kod arahan HTML. Okey, asas komputer tingkatan 1. Okay, saya Cikgu Muzayana, okey, binti Samilan. Okey, bagi kod HTML, topik pembelajaran pada kali ini ialah berkenaan dengan frame, okey, menu dan juga pautan teks, image serta ruang komen. Okey, saya akan sentuh 4 perkara ini pada pembelajaran kali ini supaya murid boleh study semula apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, kita akan lihat kepada definisi frame yang pertama sekali. Okey, frame ialah bingkai yang membahagi skrin paparan laman sesawang kepada bahagian-bahagian tertentu. Okey, sila lihat kepada contoh laman KPM yang telah saya berikan di sini. Okey, awak boleh lihat di sini ini adalah banner. Okey, banner kita akan letakkan di mana? Okey, banner kita akan letakkan, tag banner kita akan letakkan dalam head. Okey, manakala ini adalah untuk menu. Okey, murid, pelajar, orang awam dan juga warga KPM. Di bahagian sini, isi kandungan di sini yang utama, okey, ini kita telah bahagikan kepada 3 jenis frame. Okey, frame pertama adalah kita katakan sebagai tajuk utama untuk menjelaskan kepada pengguna, okey, paparan ini tentang apa. Okey, awak boleh lihat di sini frame 1, okey, untuk murid pelajar. Maksudnya sekiranya pengguna menekan menu murid pelajar, maka paparan ini akan muncul. Okey, sekiranya pengguna tekan kepada menu orang awam, maka paparan di sini adalah khusus untuk orang awam. Okey, kita berbalik kepada frame. Okey, di sini ada 3 jenis frame. Yang pertama adalah frame atau pelajar. Okey, untuk memberitahu, tujuannya adalah untuk memberitahu kepada pengguna, pelayar laman web kita bahawa ini adalah paparan bagi pelajar. Manakala untuk frame 2, ini adalah pautan-pautan ke laman-laman web yang lain. Okey, dan juga frame ketiga adalah untuk kita tahu tentang isi kandungan bagi murid dan pelajar. Untuk mendapatkan maklumat, kita boleh tengok kepada frame 3. Okey. Okey, ada 3 jenis, bukan 3, ada lebih daripada frame, jenis-jenis frame. Okey, awak boleh lihat di sini. Okey, ini frame 1, frame 2, frame 3, pembahagian kepada kolom dan juga row yang tidak sama besarnya. Kemudian ada khusus untuk frame banner. Okey, kemudian frame 2 dan juga frame 3. Okey, frame 2 dan frame 3 mempunyai saiz yang sama besar, dan yang ketiga adalah frame 1, frame 2 dan juga frame 3. Okey, jenis-jenis frame ini tidak fokus kepada 3 jenis ini sahaja. Dia terpulang kepada developer, website developer, terpulang kepada penghasil laman web tersebut, sama ada mereka ingin menggunakan jenis-jenis frame macam mana. Okey, combination frame row and juga column, ataupun dia inginkan lebih daripada 3 jenis frame. Itu terpulang kepada kreativiti seorang pembina laman web. Okey, apa itu frame set? Kita akan tengok apa itu frame set. Okey, frame set adalah kod tag bagi frame. Awak lihat di sini, untuk mencipta satu frame dalam laman web kita, kita perlu ada satu tagging, satu tag iaitu frame set. Okey, awak boleh lihat di sini frame set, dan kita kena sign sama ada kita nak bina bingkai melintang iaitu rows, ataupun bingkai menegak iaitu columns. Okey, kita boleh bahagikan kita punya kita punya laman web kepada beberapa jenis frame. Okey, kalau dilihat di sini, ini adalah 70%, 30%. Ini adalah peratusan frame kita. Kalau awak lihat 70%, 30% bermaksud pengguna ingin, pencipta laman web ingin melakukan hanya 2 bingkai sahaja, iaitu dengan keluasan 70% dan juga 30%. Okey, kenapa 70% dan 30%? Ialah kerana laman web kita dianggap sebagai keluasan 100%. Jadi untuk membahagikan dia, kita perlu bahagikan supaya dia genap
ataupun cukup 100%. Okey, 70% dan juga 30%. Ataupun okey, sekiranya kita nak rows kita ataupun columns kita dalam bingkai yang sama besarnya, okey, kita boleh menggunakan simbol star. Okey, simbol star ini menunjukkan saiz frame yang sama besar. Okey. Ini adalah kod untuk memaparkan maklumat yang terkandung dalam laman sesawan yang lain. Okey, kita perlu tambah frame name frame. Kita perlu tambah satu lagi coding iaitu src equal nama dokumen kita .html atau apa-apa saja untuk menyambungkan kita kepada dokumen-dokumen ataupun laman sesawan yang lain. Okey, selepas ini kita akan lihat contoh-contoh penulisan coding untuk frame. Okey. Okey, kelas. Okey. Ini adalah paparan bagi Notepad++. Okey. Yang ini okey untuk makluman. Okey, pastikan sebelum awak menulis kod ataupun arahan HTML dan seterusnya, sentiasa pastikan bahawa awak telah isytiharkan okey di sini okey sebagai HTML. Okey, awak isytiharkan arahan awak, kod arahan awak sebagai kod HTML. Kalau awak lihat di sini, okey, HTML secara berpasangan, kemudian kita ada head dan juga kita ada body. Okey, di mana ingin kita tuliskan frame set kita. Okey, frame set kita boleh tulis antara head dan juga body. Di sini dan juga di sini. Jadi di sini kita akan tuliskan frame set kita untuk kita bina satu frame dalam laman web kita. Okey, jadi saya akan isytiharkan frame set di sini dan kita tutup siap-siap dengan /frame set. Okey. Kemudian baru kita boleh mulakan menulis atau cara kita. Okey, frame set katakan saya ingin buat rows. Okey. Rows equal berapa persen? Okey, 30% dan juga 70%. Okey, kemudian okey, oleh kerana 30% dan 70% ini bermaksud kita akan bina dua frame ataupun dua bingkai, maka kita perlu untuk declare okey nama bagi setiap kolom. Okey. Itu name. Okey. Frame 1 tutup, kemudian name equal frame 2. Okey, kemudian okey di sini. Okey, kemudian kita save file. Okey, kita save as. Okey, kita save, kita run. Okey, ini saya ada launch. Awak boleh launch melalui pelayar web laptop awak. Okey, desktop awak yang selalu awak guna. Okey, kalau saya biasa gunakan dalam Chrome. Jadi saya ingin lihat paparannya di dalam Chrome. Okey, so ini adalah frame yang berbeza 30% dan juga 70%. Awak boleh lihat ada bingkai di sini. Okey, katakanlah kita nak buat kolom. Kita tukar kepada kolom pula. Kita akan tengok paparan dia. Okey, save. Jangan lupa untuk save. Kita launch dia dan kita akan lihat di sini. Ini adalah paparan yang berbeza. Ataupun, okey, kita ada 30%. Kemudian kita ingin paparan yang berbeza. Okey, tetapi saiz yang sama. Kita boleh buat begini. Okey. Okey, kemudian kita save dia. Okey, kita okey. Kurang jelas. Okey, tak nampak sangat. Okey, saya akan tunjukkan kepada kod yang akan memudahkan kita untuk lihat. Okey, katakan 10%. Okey. Kita run. Okey, awak akan nampak okey, dua saiz yang sama dan satu saiz yang berbeza. Okey. Okey, untuk yang ini, okey, frame 1 dan juga frame 2, okey, ia bukan hanya sekadar nama frame 1 dan frame 2. Terpulang kepada awak untuk namakan frame ini mengikut, kita kata mengikut pengenalan yang mudah untuk awak. Katakan frame 1 kita nak buat tentang menu. Jadi kita boleh buat menu. Okey, frame 2 kita nak buat tentang isi kandungan. Isi
Okey kan? Domain. Okay, tak ada masalah. Dia tidak akan mengganggu kepada kita punya interface atau paparan dalam laman web kita. Okay, saya run. Saya akan launch. Okay, begini sahaja. Dia tidak akan merubah apa-apa. Okay, fungsi di sini, frame name ini adalah supaya memudahkan kita untuk kita tahu apa tajuk bagi setiap frame kita. Sebagai panduan supaya kita tahu, okey, frame 1 sebagai contoh menu. Okey, dalam frame menu apa yang perlu kita isikan. Okey, dalam frame isi kandungan apa yang perlu kita isikan. Okey. Dan dilihat di sini saya ada buat 3 kolom, jadi sepatutnya kita perlu declare lagi satu nama. Okey. Katakan kita nak buat apa? Ahli jawatan kuasa ataupun member team sebagai contoh. Okey, terpulang kepada kita save, kemudian kita run, kita lihat paparan kita begini. Okey, kalau kata kita nak buat rows pun tak ada masalah. Okey, sama sahaja. Okey, awak akan run dan awak akan lihat di sini perbezaan dia. Okey, ini adalah cara untuk kita membina kod atau cara HTML iaitu frame. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada menu. Okey, kod HTML bagi menu. Definisi menu ialah pautan pantas ke bahagian-bahagian tertentu dalam laman sesawang. Kita ada 4 jenis laman sesawang iaitu 4 jenis menu iaitu menu static link, okey, menu drop down menu, multi level menu dan juga floating menu. Jadi jenis menu static link ini adalah berbentuk jalur mendatar atau menegak seperti bar menu dan satu senarai hypertext ke destinasi lain dalam laman sesawang. Ini maksud dia. Maksudnya satu senarai hypertext ni apabila kita klik dia akan bawa kita kepada destinasi yang lain. Okey, ini adalah contoh paparan bagi menu static link. Okey, kita ada home, feature, jewelry, okey, dan seterusnya tutorial. Okey, menu-menu ini apabila kita klik, dia akan bawa kita kepada laman-laman sesawang yang lain ataupun destinasi lain dalam laman sesawang. Okey, kita lihat kepada jenis menu. Drop down menu pula berbentuk bar menu tetapi menu ini diklik. Okey, drop down menu apabila ada pada drop down menu. Okey, ini nanti kita akan buat. Okey. Kita perlu klik untuk mencapai kepada destinasi yang berbeza. Manakala jenis menu multi-level menu pula berbentuk seperti jadual tetapi setiap pilihan boleh dikembangkan. Okey, ini adalah contoh paparan bagi drop down menu. Multi-level menu. Okey, katakan awak klik pada shopping. Bila awak klik shopping, dia akan keluarkan paparan pilihan pada t-shirt, smartphone dan juga laptop. Begitu juga kalau awak tekan link kepada produk, dia akan keluarkan produk-produk yang terdapat dalam kita kata menu ini. Ini yang kita kata sebagai jadual tetapi setiap pilihan boleh dikembangkan. Maksud kata apabila awak klik kepada menu pertama, dia akan bawa awak kepada menu kedua dan bila awak klik menu kedua, dia akan bawa awak kepada menu ketiga, keempat dan seterusnya. Okey? Dan yang seterusnya ialah jenis floating menu, berbentuk bingkai yang statik pada laman sesawang. Menu ini tidak bergerak bersama scroll bar. Maksudnya kadang-kadang kita pergi kepada laman web, laman web tersebut mempunyai maklumat yang sangat banyak dan kita perlu scroll down untuk sampai ke maklumat yang seterusnya. Jadi floating menu ini membantu kita, membantu pengguna supaya dia selepas dia selesai membaca maklumat yang paling bawah, dia tidak perlu scroll up semula untuk sampai kepada menu. Okey, jadi apabila dia selesai baca, dia terus sahaja pergi kepada menu yang terdapat di skrin. Okey, menu ini tidak akan hilang bersama dengan scroll bar. Jadi kita boleh klik sahaja menu yang kita ingin pergi. Okey, itu kelebihan kepada floating menu. Tapi bagi awak, untuk tingkatan 1, kita akan belajar jenis menu untuk static link sebagai pengenalan kepada dunia HTML.
Seterusnya, kita akan pergi kepada penulisan kod HTML bagi menu. Okey, di mana kita perlu tuliskan kod menu ini? Kita perlu tuliskan kod menu ini di antara body, okey, di dalam body. Okey. Sebelum kita menulis, ada 3 fungsi yang perlu kita tahu. Okey, yang pertama ialah navigate. Okey, nav. Okey, kita tutup dahulu. Okey. Nav ini apa tujuannya? Nav adalah untuk mengisytiharkan bahawa kita akan menulis satu kita kata satu link pengemudi, okey, satu kod atau cara pengemudi yang boleh membawa kita kepada pautan-pautan yang lain. Selepas nav, kita akan declare juga ialah UL. Okey. Di sini senang. KU/UL. Okey, tujuan UL ini untuk memberitahu bahawa kita akan sedang takrifkan sesuatu item secara tidak tertib, di mana item-item ini akan ditunjukkan secara dalam bentuk bulat ataupun dalam bentuk point lah, bulat point, dan akhir sekali ialah LI. Okey, LI ini untuk mengisytiharkan senarai item. Okey. Jadi kita akan tuliskan menu kita di sebelah LI dan akan ditutup dengan /li, dan kemudian untuk menu kedua juga akan dimulakan dengan li dan ditutup dengan /li. Okey. Saya tuliskan di sini. Okey, ahref. Okey, sebagai kita kata pengisytiharan. Okey, katakan kita ingin sampaikan kepada menu 1.html. Okey, menu 1.html kita tutup. Kemudian kita isytiharkan namanya sebagai menu 1. Okey. Tutup /a/li. Okey, ini bagi menu yang pertama. Okey, kemudian kita teruskan dengan menu yang kedua. Okey. Okey, ini kita isytiharkan sebagai menu 2.html. Okay, nama menu 2 dan katakan kita isytiharkan yang seterusnya ialah li. Okey, /a href equal menu 3.html menu 3/a Okey, siap untuk menu. Jadi kita akan save menu kita. Kemudian kita akan okey, macam mana awak nak tahu menu awak di save ataupun tidak? Okey, lihat di sini. Okey, see user di sini. Okey, bila kita mulakan atau cara yang baru, dia akan timbul huruf star. Star ni bermaksud kita belum save. Jadi, okey, kita save dulu, Ctrl S, ataupun kita pergi pada sini, kita tekan save di sini. Kemudian barulah kita boleh run program kita. Okey, launch in Chrome. Okey, bila kita launch in Chrome, boleh nampak di sini. Okey, bulat-bulat ini yang kita isytiharkan melalui kita kata UL tadi. Okey, manakala menu 1, menu 2, menu 3 kita isytiharkan item berdasarkan kepada LI. Okey. Okey, ini adalah contoh untuk menu kita. Macam mana untuk kita buat menu. Okey, selepas ini saya akan sambung bagaimana kita nak masukkan menu ini dalam frame. Okey. Baiklah, sebelum ini kita telah pun sentuh tentang kod untuk memaparkan maklumat yang terkandung dalam laman sesawang. Okey, saya telah tunjukkan contoh kod dia tetapi kita belum buat lagi amali, betul kan? Okey, jadi selepas ini saya akan tunjukkan frame name 1, 2, 3 dan bagaimana untuk kita masukkan nama-nama dokumen ini ke dalam HTML. Okey, so saya harap semua boleh fokus kepada pelajaran yang seterusnya. Okey, baiklah, ini adalah paparan notepad kita. Okey, kita telah pun berjaya untuk membina frame.
okey, dengan kod arahan frame set, dan juga kita telah melaksanakan satu atur cara untuk kod menu. Okey, jadi di sini bagaimana untuk kita menunjukkan ataupun kita linkkan antara frame dan juga menu kita. Okey, kalau awak lihat di sini frame set rows, okey, kita ada 3 frame iaitu menu, isi kandungan dan juga team member. Jadi apabila kita pergi kepada bingkai ataupun frame menu, jadi kita ingin memaparkan menu-menu yang terdapat okey dalam bingkai ataupun frame menu. Jadi sebelum ini kita telah simpan okey satu file namanya menu.html. Jadi di sini kita akan panggil okey src code equal to okey, dilihat di sini tajuknya ialah menu.html. Jadi di sini kita tulis menu.html. Okey, dan kita save. Okey, kemudian kita test, kita uji atau cara kita okey dengan melihat paparan. Okey, jadi kita nampak di sini menu 1, menu 2 dan menu 3. Okey, kalau awak lihat di sini menu 1, menu 2 dan menu 3 ini adalah item-item. Okey, yang ini yang kita kata item yang tidak disisih. Okey, ini menu 1, menu 2 dan menu 3. Kita kembali kepada menu.html tadi. Okey, yang paparan yang muncul tadi menu 1, menu 2 dan menu 3. Ini adalah paparan yang muncul dalam pelayar web kita. Manakala menu 1.html, menu 2.html dan menu 3.html ini apabila kita tekan kepada setiap menu di sini dia akan bawa kita kepada laman web ataupun kita kata link yang pautan yang seterusnya. Okey, dengan syarat awak perlu save. Okey, awak perlu simpan nama menu 1.html. Okey, sebagai contoh jika saya tulis di sini kita tukar okey selalunya menu 1, okey kita akan tukar kepada laman utama. Okey, ini tajuk kepada menu yang pertama kita. Okey, laman kedua kita akan tukar kepada ahli jawatan kuasa sebagai contoh. Dan menu yang ketiga kita akan tukar kepada rancangan tahunan. Okey, kemudian kita save. Okey, apabila kita buka kepada frame HTML ini, okey, bila kita run semula, kita launch, okey, akan bertukar kepada laman utama ahli jawatan kuasa dan juga rancangan tahunan. Dan sepatutnya, okey, bila kita kata bila kita tekan, okey, kita linkkan dia, okey, bila kita tekan pada laman utama, dia akan bawa kita kepada menu 1.html. Cuma, okey, kenapa dia keluar seperti ini? Okey, sebab kita belum simpan apa-apa dokumen yang bernama menu 1.html. Jadi, apabila kita kata kita dah decide, okey, kita buat keputusan untuk menu 1 ini adalah berkaitan dengan laman utama. Jadi, kita perlu buat satu kod arahan. Okey, dan kita namakan dia sebagai menu 1.html. Okey, boleh ya? Okey, jelas untuk setakat ini. Okey, baiklah. Kita akan teruskan kepada pautan teks dan imej dalam HTML. Okey, apa perlunya pautan teks dan imej dalam HTML? Okey, yang pertama, okey, tujuan dia adalah sebagai satu ciri yang menjadikan laman sesawang kita interaktif dan dinamik. Okey, dan yang kedua, pautan teks dan imej digunakan sebagai alat navigasi dalam laman sesawang yang sama ataupun berlainan. Dan yang ketiga, digunakan untuk memudahkan kefahaman isi kandungan laman destinasi. Dan yang keempat, okey, untuk tag HTML bagi teks dan imej akan dimulakan dengan tag A dan diakhiri dengan /A. Okey, ini adalah pautan teks dan imej dalam HTML. So, selepas ini apabila awak ingin melaksanakan HTML dan awak melihat pada tag A ini, maka ia adalah berkaitan dengan teks dan imej dalam HTML. Seterusnya, kita akan belajar
bagaimana cara kita untuk menulis kod HTML supaya kita dapat mengeluarkan gambar-gambar yang kita inginkan. Seperti biasa, sila lihat kepada paparan kod di sebelah ini. Melihat ini adalah dua jenis kod arahan untuk memasukkan imej dalam kita punya laman web. Selain daripada dua ini, kita telah belajar sebelum ini bagaimana cara untuk memasukkan gambar tanpa kita mengedit ataupun tanpa kita menukar saiz imej tersebut. Image src ini adalah kod untuk memasukkan gambar. Jadi kita akan panggil file image kita. Di sini sila lihat kepada dokumen file projek kita. Pastikan di sini kita telah simpan file gambar kita dalam folder yang sama. Kita tulis kod-kod HTML yang lain. Kalau dilihat di sini, saya telah simpan satu gambar _1.jpg. Jadi di sini saya akan panggil gambar underscore 1.jpg. Saya simpan dan saya tutup. Kemudian saya save. Kita lihat kepada paparannya. Ini sebagai contoh, paparan bagi gambar yang tidak ditukar saiz. Ini adalah original size. Ini yang kita akan lihat. Jadi untuk yang kedua, kita akan paparkan dua jenis kod arahan. Yang melibatkan kepada penukaran width dan juga height. Alternate. Alternate ini adalah nama imej, bermaksud apabila dia akan dipaparkan apabila internet tidak dapat memaparkan gambar yang telah kita masukkan. Ini selalunya berlaku apabila kita mempunyai data ataupun internet akses yang limited dan tidak dapat mengeluarkan grafik yang ringan ataupun besar. Jadi dia hanya akan keluar nama imej kita. Katakan di sini saya tulis banner. Kemudian barulah saya akan masukkan style. Style ini kita kata style ini adalah untuk menentukan ataupun mengubah kita punya image, size image. Save dan kita lihat. Ini adalah image size kita. Kecil sahaja. Dan yang ketiga, ini yang pertama. Yang ketiga, kita tidak menggunakan style. Kita terus tulis, kita buang style dan kita buang titik bertindih ini. Kita akan lihat imej yang sama tetapi berbeza penulisannya. Kita buang di sini. Width equal 300. And height sama jenis, tinggi yang sama dan juga lebar yang sama tetapi cara penulisan berbeza dan kita launch in. Jadi akan ada 3 paparan imej dengan kod yang berbeza. Ini adalah kod asal, tidak menukar apa-apa saiz dalam imej ini. Dan yang kedua ini adalah saiz yang sama, kod yang sama tetapi paparan yang berbeza. Bukan paparan, penulisan kod HTML yang berbeza. Kita akan lihat tujuan ruang komen. Apa kepentingan ruang komen dalam sesuatu laman web? Tujuannya supaya pelawat boleh memberikan
komen. Ini tujuan dia sekiranya pelawat ada sebarang pertanyaan, maka kita boleh sediakan satu ruang khusus untuk pelawat menulis sebarang kemusykilan ataupun sebarang pertanyaan. Jadi untuk tag, okey, tag bagi komen ditulis di dalam body dan kita akan menggunakan kod form untuk menghantar kita kata makluman kepada HTML supaya menyediakan satu borang yang boleh memudahkan pengguna memasukkan input dan kita akan declare satu text area yang boleh menerima input yang besar ataupun input yang panjang. Di sini adalah contoh kod HTML dan saya akan tunjukkan kepada anda kod HTML yang telah ditulis dan kita akan cuba untuk mendapatkan output daripada kod HTML yang ditulis. Seterusnya kita akan pergi kepada pembelajaran kita yang terakhir. Bagi tajuk kali ini iaitu komen. Saya telah siapkan cara untuk menulis komen. Sebelum itu di sini biasakan saya akan tulis head. Tetapi sebab kita mahukan kita tidak mahu komen kita ditulis dalam head. Dan kita nak form kita ini ditulis dalam body. Slash. Formatted yang ini, formatted equal to post ini, tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk memberitahu kepada HTML supaya disediakan satu form ataupun satu borang agar pengguna boleh memasukkan input. Jadi di sini kita bagi tahu dia form ataupun kita kata borang lah. Lebih mudahnya ayatnya kita panggil sebagai borang dan ini comment. Text area, name comment, ID comment ini adalah untuk menghantar arahan supaya disediakan satu ruang menulis teks yang panjang. Manakala input type equal to submit, value hantar. Type submit ini adalah button. Button dia apabila kita tulis submit, maka dia akan hantar komen-komen yang ditulis ke dalam kita kata database. Sekiranya kita laksanakan database dan value hantar ini akan ditulis di atas button kita. Kemudian kita akan tutup form kita ataupun kita tutup borang kita. Dan kita save. Selepas save kita akan run dan kita akan launch in Chrome. Ini adalah paparan bagi komen. Jadi di sini user akan tulis sebagai contoh belajar HTML dan dia akan tekan button hantar. Selepas itu user lain akan masukkan dalam sini dan dia akan hantar kepada database. Tetapi untuk tingkatan 1 kita hanya belajar HTML sahaja dan kita tidak pergi kepada database. Cuma kita belajar interface bagi satu-satu pelayar laman web. Jadi untuk kali ini review balik, revision balik, kita telah belajar mengenai menu, kita telah belajar frame, macam mana untuk kita membina frame dan kita juga telah belajar bagaimana untuk kita memasukkan image dan akhir sekali ialah bagaimana untuk melakukan kod arahan HTML bagi komen. Jadi saya harap selepas ini murid boleh menyiapkan latihan yang telah saya bagi pada kelas yang lepas dan kita akan bincang di dalam Google Meet untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih.